Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi saya pertama-tamanya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lajnah Pendidikan Pasulun Selangor kerana memberi ruang dan peluang kepada saya melalui channel ini untuk berkongsi pengalaman tentang subjek ekonomi SPM. Saya Cikgu Zainal bin Sudin, berpengalaman bekas guru cemerlang ekonomi, berpengalaman menjadi guru hampir 33 tahun dan mengajar subjek ekonomi hampir 30 tahun. Selain daripada itu, saya juga berpengalaman menjadi jurulatih utama negeri kebangsaan, jurulatih utama negeri. Selain itu pernah memeriksa kertas peperiksaan SPM yang boleh dikata hampir kira-kira 28 tahun saya memeriksa kertas. Jadi saya nak rangkumkan segala pengalaman-pengalaman saya ini untuk berkongsi dengan khususnya murid ekonomi SPM dan juga guru-guru, terutama guru-guru yang baru. Semoga perkongsian ini boleh memberi manfaat kepada murid-murid, pelajar-pelajar, calon-calon peperiksaan SPM dan juga kepada guru-guru ekonomi di Hulu Selangor khususnya dan di Malaysia amnya. Jadi untuk sesi perkongsian ini, saya akan adakan dua program. Yang pertama, tips ekonomi SPM Lifespan 1. Lifespan. Yang ini ada banyak siri. Dan yang kedua, kita akan adakan teknik menjawab soalan yang kita akan buat secara live. Tentang masanya nanti akan diberitahu. Jadi untuk kali ini saya akan memulakan dengan berkongsi pengalaman melalui program tips ekonomi SPM Lifespan 1. Okey, saya akan buat penerangan ni melalui slide yang disediakan supaya memudahkan untuk pelajar dan guru-guru melihat apa yang kita perbincangkan. Okey. Jadi perbincangan kita ni saya akan buat dalam bentuk soalan dan jawapan. Saya bukan nak mengajar. Mengajar dia mengambil masa yang panjang. Jadi makna saya anggap bahawa tips ni ialah selain daripada topik-topik penting, ialah tips tentang bagaimana kita nak memahamkan soalan dan tips bagaimana kita nak menjawab soalan. Ya. Okey. Okey, yang pertama untuk tips 1 ini, soalan 1A, bandingkan ciri-ciri sistem ekonomi campuran dengan sistem ekonomi pasaran bebas. Jadi persoalannya sekarang ni 6 markah. Bila kata tugas, ini disebut bandingkan ni, ini kata tugas. Tugas yang kena kita lakukan. Dan tugas ini, kata tugas ini, kita kena bagi respon ataupun kena bagi jawapan yang sesuai dengan kata tugas ni. Jadi bila kita katakan kata tugas banding, maknanya kita kena menyatakan. Banding ni maknanya kita kena menyatakan atau menjelaskan persamaan dan perbezaan antara dua perkara.
antara dua perkara jadi banding ni. Jadi kita kena bagi persamaan dan kita kena bagi perbezaan. Kalau kita tahu banyak persamaan, tapi mesti ada sekurang-kurangnya satu perbezaan. Ataupun kalau kita tahu banyak perbezaan, tapi kita kena fikirkan, kena tulis sekurang-kurangnya satu persamaan. Jadi yang banding ni kena ada dua-dua, persamaan dan perbezaan. Okay, kita tengok dari segi persamaan untuk jawapan tadi. Jadi persamaan antara sistem campuran dengan pasaran bebas ialah sumber ekonomi, iaitu buruh, tanah, modal usahawan dimiliki oleh pihak swasta. Dimiliki oleh pihak swasta. Ataupun kita boleh tulis swasta bebas mengguna buruh, tanah, modal usahawan. Ataupun pihak swasta bebas mengubah buruh, tanah, modal usahawan. Itu keterangan persamaan yang pertama. Yang kedua, pengguna ataupun pihak swasta bebas membuat keputusan ekonomi bagi pengeluaran barang. Yang ketiga, pengeluar bebas menggunakan buruh, tanah, modal usahawan. Ataupun kita boleh kata persamaan juga ialah pengeluar bebas bersaing. Kemudian ataupun pengeluar bebas mendapatkan untung yang maksimal atau memaksimalkan keuntungan. Ini boleh kita masukkan. Jadi bila atau ni bila dalam periksa maksudnya tak perlulah ditulis semua. Mungkin kita ambil satu saja. Mungkin pengeluar bebas menggunakan buruh, tanah, modal usahawan. Tulis penuh Jangan tulis BTMU. Ini untuk direngkaskan saja. Tapi dalam periksaan jangan tulis ringkas begini. Kena tulis penuh. Buruh, tanah, modal dan usahawan. Okay. Kemudian keterangan yang keempat, pengeluar atau pengguna bebas membuat pilihan terhadap barang, terhadap barang, pilihan jenis pekerjaan, ataupun penggunaan faktor pengeluaran, ataupun teknik pengeluaran cekap. Mana-mana. Bukan mesti ditulis semua ni. Kalau ditulis semua ni pun, kalau dijumpai oleh pemeriksa, mungkin kita dah tulis pengeluar bebas membuat pilihan terhadap barang, maka di sini dah diberi markah. Maka kalau kita kata pengeluar bebas, pengguna bebas membuat pilihan pekerjaan, ataupun kita kata pengeluar bebas dalam penggunaan faktor pengeluaran, contohnya, semua ni kalau dijumpa dikira sebagai ulangan, sebagai ulangan. Sebab dia memberi maksud yang hampir sama saja ni. Kemudian persamaan yang lain ialah harga barang swasta ditentukan melalui mekanisme harga. Ini ada satu lagi yang kita boleh sebut, harga barang swasta ditentukan oleh pasaran. Saya tak tulis di sini boleh slashkan di sini. Mana-mana harga barang swasta ditentukan oleh pasaran pun boleh. Harga barang swasta ditentukan oleh mekanisme harga pun boleh. Ataupun kita jelaskan pasaran tu, kita kata harga barang swasta ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Itu pun boleh. Itu pun boleh. Okey. Seterusnya, keterangan yang lain, persamaan pengeluar bebas bersaing dengan teknik pengeluaran yang cekap. Bebas bersaing. Ini pun sebenarnya dah diberi markah dah ni. Pengeluar bebas bersaing. Ataupun pengeluar, maksudnya pengeluar dalam swasta lah, dalam campuran dan juga pengeluar dalam pasaran bebas bersaing dengan teknik pengeluaran yang paling cekap. Ataupun pengeluar dalam campuran, iaitu pengeluar swasta dalam campuran dan juga pengeluar dalam pasaran bebas bersaing untuk meminimalkan kos ataupun mendapatkan kos yang minimal.
Jadi boleh, ya, itu dari segi ayat. Kemudian seterusnya keterangan lain-lain persamaan ialah motif pengeluaran pihak swasta ialah untung maksimal. Ya, pihak swasta. Jadi makna swasta ini maksudnya swasta dalam campuran dan juga dalam pasaran bebas. Ya. Itu dari segi persamaan. Okey, seperti yang saya kata awal tadi, bila soalan banding, kita kena cari perbezaan. Walaupun kita boleh banyak persamaan, dia tak boleh dapat 6 markah tadi. Ya. Dia kena masukkan satu perbezaan kalau kita menguasai banyak persamaan. Tapi kalau kita menguasai banyak perbezaan, satu perbezaan biasa 2 markah ni. Kalau macam ni boleh dapat 2 markah. Ya. Tapi kita kena masukkan juga persamaan. Ya. Kalau sini 2 markah, 4 persamaan 2. Itu dari segi teknik dah, lebih kurang macam tu pemarkahannya. Kalau 6 markah lah. Kalau 6 markah. Kalau 4 markah, kita tak boleh tulis dua-dua, ya, dua-dua perbezaan. Ya, kena ada satu perbezaan, 2 persamaan macam tu. Itu yang sebenar-benarnya cara menjawab soalan bandingkan. Dari segi perbezaan, sistem ekonomi pasaran tiada campur tangan kerajaan. Tetapi ini kata wacana. Boleh juga dibuat dalam bentuk jadual, tapi ini kata wacananya tetapi. Bagaimanapun macam ni. Dalam sistem ekonomi campuran, kerajaan boleh memiliki sumber tanah modal, ya, boleh memiliki sumber atau tanah atau modal atau buruh atau soal mana-mana. Dalam peperiksaan tak mestinya tulis semua ni. Ya, kita boleh kata kerajaan dalam sistem ekonomi campuran, kerajaan boleh memiliki sumber ekonomi. Ya, boleh juga macam tu. Seterusnya perbezaan yang kedua, kerajaan membuat keputusan barang awam atau barang yang tidak mampu dikeluarkan oleh swasta. Ini perbezaan. Ya. Dari segi perbezaan. Tadi swasta persamaannya dah ada, ya. Persamaan antara swasta dalam kerajaan dan juga pengeluar dalam sistem ekonomi pasaran bebas. Tapi ini dari segi bezanya, sebab dalam pasaran bebas tak ada kerajaan. Maka perbezaan dengan campuran ialah dalam campuran ada kerajaan. Maka kerajaan membuat keputusan mengeluarkan barang awam atau keputusan tentang barang awam. Ataupun kerajaan mengeluarkan barang yang tidak mampu dikeluarkan oleh pihak swasta. Ini tidak ada dalam pasaran bebas, tapi ada dalam campuran. Itu satu menunjukkan perbezaan. Yang keempat, kerajaan berkuasa mengawal barang yang tidak bermanfaat. Ataupun kerajaan berkuasa mengawal barang melalui undang-undang dan peraturan. Dan benda ini tidak ada dalam sistem ekonomi pasaran, dalam sistem ekonomi pasaran. Ini bezanya. Ya. Sebab dalam pasaran tak ada kerajaan, maka tak ada undang-undang dan peraturan. Ya. Dan yang akhir sekali, harga barang awam ditetapkan oleh kerajaan. Tadi kita dah tengok dalam campuran, swasta campuran dan juga dalam pengeluar dalam sistem pasaran, menentukan harga melalui mekanisme harga atau pasaran. Tapi bezanya dalam kerajaan ada satu lagi penentuan harga, iaitu harga barang awam ditetapkan oleh kerajaan. Ini adalah untuk perbezaan. Ya. Seterusnya perbezaan ialah pengeluaran barang awam tiada persaingan. Ya, maknanya barang awam ni kerajaan dia keluar ataupun kerajaan pengeluar tunggal. Ya, sedangkan tadi kita rujuk ada persamaan kalau barang swasta dalam campuran dan juga pengeluar dalam pasaran bebas, mereka bebas bersaing. Tapi di sini kalau untuk barang awam tak ada persaingan, ya, sebab kerajaan pengeluar tunggal. Dan seterusnya ialah motif pengeluaran kerajaan ialah memaksimalkan kebajikan masyarakat. Tadi swasta dalam campuran dan juga pengeluar
bagi pasaran bebas, dia memaksimalkan untung. Jadi untuk perbezaannya, motif pengeluaran kerajaan ialah memaksimalkan kebajikan masyarakat. Itulah untuk jawab soalan satu, soalan bandingkan. Kesimpulannya, kita kena kemukakan maklumat-maklumat yang berkaitan atau menyatakan atau menjelaskan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan persamaan antara kedua-dua. Kedua-dua di sini adalah ciri-ciri sistem ekonomi campuran dan ciri-ciri sistem ekonomi pasaran bebas tadi. Ya. Dan juga kita kena membezakannya. Itu bagi soalan bandingkan. Okay, untuk soalan yang kedua, 1B, jelaskan ciri menjadi sebahagian daripada keseluruhan sistem hidup Islam bagi ekonomi Islam. Ini ciri-ciri ekonomi Islam. Salah satu daripada ciri dalam ekonomi Islam, iaitu menjadi sebahagian daripada keseluruhan sistem hidup Islam. Ya, menjadikan sebahagian daripada keseluruhan hidup Islam. Jadi bagaimana ini, untuk ini saya letakkan 5 markah bagaimana menjawab ciri-ciri ini. Ya. Okey. Yang pertama, keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Ya. Boleh katalah kebanyakan keseimbangan hidup yang antara dunia akhirat ni, kalau banyak ciri ekonomi Islam memang ada perkataan ini. Ya. Yang kedua, menuju al-falah. Ya. Menuju al-falah. Yang ketiga, berlandaskan Al-Quran hadis. Untuk ketiga-tiga ciri ini, termasuk ciri ini, tiga ciri ekonomi Islam yang ada dalam buku teks, berlandaskan Al-Quran dan hadis ni pasti akan dapat markah. Ya, biasanya akan diberi markah. Tiada perjudian ataupun tiada penyeludupan ataupun tiada aktiviti haram ataupun tiada benda-benda yang bercanggah lah dengan syariat Islam. Aktiviti ekonomi berjalan lancar, produktif, adil dan saksama. Ini kesan daripada ikut ekonomi itu berlandaskan Al-Quran, tiada perkara-perkara negatif ni, bagi kesannya ekonomi berjalan lancar, produktif, adil dan saksama. Okey, seterusnya cara hidup berdasarkan nilai, ajaran dan hukum Islam atau syariat Islam. Dan matlamat kita adalah, matlamat di sini ialah untuk mendapat keredaan Allah. Sekali lagi saya pergi kepada soalannya, yang ini jelaskan. Ya, perkataan jelaskan. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan jelaskan? Ya, okey. Untuk perkataan jelaskan, kita kena bagi penerangan. Ya, untuk jelaskan ini, kita kena memberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan. Ya, yang paling mudah dipahami. Kita memberi penerangan dengan sokongan. Ya, jelaskan penerangan dengan sokongan. Tak kiralah sokongan tu mungkin dalam bentuk fakta ke keterangan ke contoh, tapi dia mestilah penerangan yang ada sokongan. Ya, penerangan yang menyokong, yang menyokong sesuatu yang kita bincangkan tu. Ya. Penerangan yang menyokong sesuatu yang kita bincang. Jadi yang kita bincang di sini ialah sebahagian daripada keseluruhan sistem hidup Islam tu. Ya. Jadi ini dia punya sokongan, ya. Penerangan yang menyokong sebahagian daripada cara hidup Islam tu. Ya. Okay. Saya rasa kita boleh pergi ke soalan yang lain. Soalan 1C, maklumat berikut berkaitan dengan penyelesaian masalah asas. Masalah asas, jaga-jaga
kita takut nanti ada masalah ekonomi. Tapi masalah asas ya. Okey. Masalah ekonomi ini biasanya kita kaitkan dengan kekurangan pilihan dan kau lepas. Tapi bila kita kata masalah asas ni, yang 4 persoalan tu, saya ingatkan balik ya, 4 persoalan tu apa nak dikeluarkan, berapa nak dikeluarkan, bagaimana nak dikeluarkan, untuk siapa dikeluarkan. Itu berkaitan masalah asas. Jadi pengalaman saya menyemak kertas, khususnya dululah masa ekonomi asas ya, banyak pelajar yang keliru di antara masalah ekonomi dengan masalah asas ekonomi. Ya, jadi soalan ini dah jelas ya, dia tulis masalah asas. Sekali lagi saya baca, maklumat berikut berkaitan dengan penyelesaian masalah asas ekonomi. Jadi kita baca maklumat ini, kita kaitkan dengan 4 persoalan tadi. Okey. Ibu Zura seorang usahawan makanan yang menghadapi masalah pemasaran untuk produknya. Zura yang berkelulusan pemasaran akan mengambil alih daripada ibunya. Soalan, jelaskan masalah asas yang sepatutnya menjadi fokus Zura untuk menyelesaikan masalah perniagaan ibunya. Jadi soalan ni kita kena faham. Ya, jadi bila tak faham nanti kita akan tulis sahaja apa, berapa, bagaimana, untuk siapa. Kita main tulis saja. Kita kena faham di sini daripada stimulus ni, penyataan ini yang sesuai dia apa. Kalau kita nak kata apa, dah selesai di sini, iaitu makanan. Sekarang masalah ibu dia adalah masalah pemasaran. Masalah ibunya ialah pemasaran untuk produk dia. Maknanya bukan juga masalah berapa lagi ni. Dan bukan masalah bagaimana nak keluar, sebab ibunya dah mampu mengeluarkan, usahawan makanan ni keluarkan makanan lah. Sekarang masalahnya pada masalah asas yang terakhir, iaitu untuk siapa dikeluarkan. Untuk siapa dikeluarkan. Sebab untuk disiapanya ialah pengagihan barang. Maknanya pemasaran lah di situ. Jelaskan masalah asas ekonomi yang sepatutnya menjadi fokus untuk menyelesaikan masalah perniagaan ibunya. Jadi dalam pernyataan ini, masalah ibunya, masalah pemasaran. Ini masalah ibunya. Masalah ibunya. Di sini kita rujuk apa masalah balik, tengok pada hashtag yang pertama sini, masalahnya ialah masalah pemasaran. Siapa yang nak selesaikan? Zura, yang akan ambil alih daripada ibunya. Jadi Zura kena tumpu kepada masalah pemasaran, iaitu untuk siapa dikeluarkan. Jadi kita tengok jawapannya macam mana. Okey. Ini masalah asasnya, untuk siapa dikeluarkan. Okey. Kemudian kita bagi maksud untuk siapa dikeluarkan ni ialah penentuan corak agihan barang ataupun produk makanan. Sesuai dengan soalan tu, sebut tentang produk ataupun makanan. Mungkin ada yang kata corak agihan produk, boleh. Mungkin ada yang kaitkan dengan soalan corak agihan makanan, boleh. Dia terus kepada situasi. Yang ni yang dalam buku lah, penentuan corak agihan barang ni maksud yang ada dalam buku. Tapi kalau ikut situasi, mungkin boleh guna produk, mungkin juga boleh guna makanan. Okey. Seterusnya, bergantung kepada kuasa beli ataupun bergantung kepada agihan pendapatan. Sini agihan barang, sini agihan pendapatan. Agihan barang ni maknanya bagaimana barang tu nak diagihkan. Agihan pendapatan ni maknanya sumber kekayaan, sumber kuasa beli yang dipegang. Wang lah, kuasa beli ataupun wang yang pegang. Jadi orang yang banyak wang, orang kaya. Orang yang kurang wang maknanya orang miskin.
Ya, itu maksud agihan pendapatan. Ada yang dapat banyak, kaya, ada yang dapat sedikit, miskin. Jadi agihan ni bergantung pada kuasa beli. Ataupun bergantung pada agihan pendapatan, ataupun miskin kaya, ataupun bergantung kepada kemampuan. Ada yang kemampuan berkemampuan ataupun yang tidak berkemampuan. Okey. Pasaran di kawasan orang kaya ataupun di kawasan ini cadangan lah. Apa yang Zura dia akan pasarkan makanan di kawasan orang kaya ataupun orang yang ada kuasa beli tinggi ataupun orang yang berkemampuan ataupun kawasan orang yang berpendapatan tinggi ataupun Zura boleh pasarkan barang itu di kawasan bandar. Ini kena berfikir sendiri. Ya? Sebab soalan ini bukan hanya semua ambil daripada dalam buku, tapi ada benda yang kita kena fikir berdasarkan situasi. Apa lagi yang dia boleh buat Zura? Mungkin sebelum ni ibu dia barang tu tak dikenali. Jadi Zura boleh buat promosi ataupun boleh buat iklan. Ya. Selain daripada itu, Zura boleh mempelbagaikan kaedah pasaran. Ya. Zura juga boleh guna aplikasi. Ya. Ataupun guna perniagaan secara online. Ataupun guna perniagaan digital. Ataupun lantik ejen jualan. Boleh. Benda ni kena berfikir. Ya. Soalan-soalan macam ni kena berfikir. Jadi berfikir itu bukan hanya di bahagian B, bahagian A pun ada soalan, terutama yang melibatkan stimulus. Dia adalah gabungan di antara fakta dalam buku dan keterangan-keterangan yang kita kena fikirkan. Ya, dia bukan hanya fakta dan keterangan dalam buku sahaja. Ya, bina keyakinan pelanggan. Ini yang Zura perlu buat. Contohnya, kita boleh kata samalah ni keyakinan pelanggan. Macam mana yakin? Paparkan testimoni. Orang yang dah guna barang tu cerita tentang kebaikan barang tu. Ya? Mungkin paparkan tentang pujian produk jualan tu. Ini yang Zura boleh buat. Ya? Nyatakan kredibiliti pengeluar, kelulusan, pengalaman dan kemahiran. Ya? Mungkin pengalaman jadi chef di hotel ke ibu dia. Ya? Zura sendiri pengalaman apa yang ada pada pengalaman. Ini kena dinyatakan, baru ada keyakinan orang. Upah influencer, mempromosi produk. Ini ada orang-orang yang terkenal yang mempunyai follower yang banyak di Facebook ke apa semua, boleh kita upah untuk dia promosikan produk kita. Ini semua kebanyakannya cara moden sekarang dan khidmat penghantaran barang ataupun khidmat pos barang. Ini boleh digunakan. Jadi banyak fakta. Ya, banyak fakta. In case katalah yang ni pun katalah tadi kita rujuk bahawa ini daripada buku boleh katakan ada kita ambil kita ambil yang situasi kuasa beli ini pun ada dalam buku, ya. Pasaran di kawasan orang kaya ni itu mungkin kita kena fikir sendiri, yang pendapatan tinggi semua buat promosi, pelbagaikan kaedah pasaran. Ini semua kita kena fikir sendiri, ya. Jadi kadang-kadang soalan dalam ekonomi ni dia ada beberapa fakta yang boleh ambil pada buku, tetapi yang lain-lain fakta tu kita kena fikirkan sendiri, ya, yang sesuai. Dia banyak berbentuk yang begitu. Okey. Dan soalan terakhir untuk untuk tips 1 ni. Di maklumat berikut menunjukkan pekali keanjalan harga permintaan dua barang. Jadi jenis barang A, barang B, pekali keanjalan harga permintaan 2, barang A keanjalan 2, barang B keanjalan 5. Bezakan jenis keanjalan harga permintaan bagi kedua-dua barang tersebut. 4 markah.
Ya, beza. Macam mana kata tugas beza ni? Kata tugas beza ialah kita kena menyatakan kelainan ataupun kita kena menyatakan ketidaksamaan dua perkara. Berbeza dengan persamaan tadi, bandingkan tadi. Banding tadi kita nak cari keterangan-keterangan yang jelas tentang persamaan dan perbezaan dua perkara yang kita bincangkan. Jadi dua perkara di sini ialah barang A, barang B. Ya. Jadi tapi untuk soalan beza tak perlu ada persamaan sebab kita perlu menyatakan kelainan saja ataupun kita kena menyatakan ketidaksamaan saja antara dua perkara yang dibincangkan di sini. Jadi di sini kita nak cari perbezaan antara barang A, barang B dari segi berdasarkan nilai keanjalan. Ya, saya anggap pelajar dah tahu kalau barang A ni 2, dia dah tahulah keanjalan lebih daripada 1 ni barang anjal, barang B ni keanjalan kurang daripada 1 ni barang tak anjal. Ya, jadi bezakan jenis keanjalan. Beza keanjalan maknanya dari segi anjal tak anjal. Ya, bagi kedua-dua barang tersebut. Kalau 4 markah ni nak beza, perlu beza berapa? Selalunya soalan perbezaan, setiap satu perbezaan 2 markah. Jadi kita perlu ada 2 perbezaan sekurang-kurangnya. Kalau boleh dapat lebih 3 lagi cantik sebab mungkin boleh backup kalau ada kekurangan pada perbezaan yang lain. Okey, kita tengok jawapannya. Barang A, barang B. Barang A, permintaan anjal. Kalau kita buat ayat, manakala barang B permintaan tidak anjal. Jangan sekali-kali kalau kita buat dalam bentuk kotak begini, jadual begini, jangan sekali-kali kita tengok sini ada barang A, barang B, kita terus tulis anjal, tak anjal. Yang ini kemungkinan dia akan bagi awak betul, tapi mungkin bagi pemeriksa ini keterangan yang KJ, kurang jelas. Kurang jelas. Kalau boleh buat ayat yang boleh dipahami. Kalau kita padamkan ni, kalau kita tak tengok semua pun, kita tengok ayat ni kita boleh faham. Oh, barang A permintaan anjal. Jelas ayat. Oh, barang B permintaan tak anjal. Tak mau tiba-tiba permintaan anjal, permintaan tak anjal. Kalau boleh ayat yang lengkap tu sebaik-baiknya. Ya. Walaupun boleh diterima dalam bentuk T ni, kotak ni, tetapi biarlah keterangan atau apa yang awak tulis tu dalam bentuk ayat yang lengkap. Okey. Perbezaan yang kedua, perkali keanjalan barang A lebih daripada 1. Manakala barang B, perkali keanjalan barang B, sini ada barang B kurang daripada 1. Perbezaan yang ketiga, peratus perubahan kuantiti diminta lebih besar daripada peratus perubahan harga. Manakala barang B, peratus perubahan kuantiti diminta kurang daripada peratus perubahan harga. Mengikut pengalaman bila periksa kertas sebelum ni, ramai yang tak tulis peratus. Dia kata perubahan kuantiti diminta lebih besar daripada perubahan harga, sebenarnya tak lengkap. Mungkin kita akan situ tulis TL, tak lengkap. Sebab tak lengkap tak ada peratus. Ya? Tapi kalau awak kata peratus, kadar perubahan boleh diterima lagi. Peratus perubahan, okey. Nisbah perubahan pun masih boleh diterima lagi. Tapi kalau perubahan saja, perubahan kuantiti, dia tak semestinya. Ya? Jadi maknanya jaga-jaga perkataan peratus kalau awak menggunakan keterangan ini. Dan tindak balas barang A lebih responsif. Maknanya lebih responsif ni maksudnya bila harga berubah sikit, A akan berubah. Peratus perubahan kuantiti A itu berubah lebih banyak. Ya? Tindak balas barang B kurang responsif. Maknanya kalau harga
berubah besar pun peratusnya, tetapi barang B ini biasanya kurang responsif, maknanya dia kuantiti diminta tak berubah besar. Sebenarnya ini ada lagi ya. Jenis pun boleh, kita boleh bagi contoh kat sini ya. Apa jenis barang A yang mungkin dia responsif begini? Mungkin kita boleh kata pakaian. Mungkin barang B ini yang kurang responsif, barang makanan ya. Itu sebab kalau kita lihat di sini biasanya kalau pasar raya dia beri diskaun pada pakaian, kurangnya yang pada makanan, sebab makanan dia kurang responsif ya berbanding dengan pakaian. Jadi awak boleh bayangkan barang-barang yang awak pergi ke pasar raya dapat diskaun, itu biasanya barang tu dah dia punya mungkin dia beri diskaun 20%, tetapi kuantiti diminta akan meningkat lebih daripada 20% barang A. Tapi kalau macam beras, garam, kalau dibagi diskaun pun orang tak simpan banyak, ya. Jadi kemungkinan dia kurang responsif. Itu maksud responsif. Tapi sebenarnya ada lagi contoh boleh masuk di sini, ya. Kemungkinan rajah pun boleh diambil kira di sini, ya. Kalau barang A ni awak boleh lukiskan rajah keluk permintaan yang landai. Kalau permintaan barang A landai, awak tulis pun tak apa. Kalau permintaan barang A landai, kalau permintaan barang B tidak curam, tidak curam. Ya. Jangan landai dengan tidak landai. Lebih baik kita tulis kalau permintaan barang A lebih landai dan kalau permintaan barang B curam. Itu lebih tepatlah. Ya. Okey, saya rasa untuk tips ekonomi SPM lifespan 1 ini saya sampai di sini. Cuma saya akan ingatkan sebelum saya akhiri, saya akan buat tips kedua ekonomi SPM. Begitu juga tips ketiga untuk bahagian A. Untuk tips keempat, tips kelima, tips keenam, tips ketujuh, mungkin saya itu adalah untuk menjawab soalan-soalan bahagian B. Macam mana menjawab soalan bahagian B. Ya. Untuk peringkat awal ni, saya akan buat seminggu satu tips. Sehinggalah akhir bulan 2. Maknanya kalau akhir bulan 2, kita lebih kurang ada 12 minggu. 12 minggu, selepas habis 7 tips ni, mungkin saya akan buat lagi 5 tips. 5 tips. Sebab bulan 2, bulan 3 dapat peperiksaan bermula. Dan kemudian saya akan tentukan mungkin tengoklah 2 sekali ke atau 2 kali nanti untuk teknik menjawab soalan. Ya, jadi kalau ada sambutan yang baik, mungkin saya akan buat 2 kali teknik menjawab. Nanti ini akan diberitahu kemudian. Jadi untuk itu segala kekurangan adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya akhiri sesi penerangan tentang tips satu ekonomi SPM dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.